Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan marilah sama-sama kita ucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam yang menciptakan segala-galanya, termasuklah menciptakan segala nikmat buat kita. Di mana hari ini kita kembali bersama dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ya betul, saya Da'i Hadari. InsyaAllah saya akan temankan anda hinggalah ke penghujung rancangan Tanyalah Ustaz hari ini. Dan pertemuan kita hari ini hari Rabu 10 Mac 2021 bersamaan dengan 26 Rejab. Ya Allah, tak lama saja lagi kan, lebih kurang 1 bulan lebih sikit saja lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. 26 Rejab 1442 Hijrah. Yang mana hari ini kita akan bicarakan tentang topik kita fiqh, yang mana kita akan fokuskan kepada topik kita fiqh bercinta. Sebelum saya nak kenalkan siapakah tetamu yang akan membicarakan bersama dengan kita hari ini, topik ini, saya nak kongsikan sedikit kes baharu untuk COVID-19, di mana status terkini COVID-19 Malaysia setakat jam 5 petang semalam yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kes baharu 1,280 kes, yang mana 1,278 kes tempatan dan 2 kes import. Dan kes alhamdulillah sembuh 2,345. Namun harus kita waspada kerana kes kematian baharu ada 9 kes. Moga-moga di mana sahaja kita berada dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita kena patuh kepada SOP. Baiklah, panel yang akan membicarakan topik fiqh kita, fiqh bercinta hari ini, orang yang hebat dalam bercinta sudah pasti, dan sangat mencintai ilmu. Sebab itulah penuh ilmu di dada. Yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah Datuk. Banyak yang kita akan bicarakan hari ni. Alhamdulillah. Kita nak sembang-sembang tentang fiqh bercinta ni. Ya. Tambah-tambah Datuk pun dahsyat juga. Tengok penuh dengan cintakan panjat gunung pun ada di Instagramnya tu. Tapi tak apa Datuk, kepada anda semua mungkin ada soalan nak diajukan. Caranya bagaimana, Hadari? Senang saja, anda boleh tinggalkan soalan anda di Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Tak puaslah nak telefon pun tak ada masalah. Hubungi kami di talian 1-800-881677. Saya menanti, kami di sini menanti panggilan anda untuk tanyakan soalan kepada yang berbahagia Datuk. Baiklah Datuk, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim sebagai muqaddimah, fiqh bercinta. Cinta itu luas, tapi mungkin ada sesuatu yang Datuk nak ingatkan kepada cinta hakiki. Silakan Datuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adinda Da'i Hadari, tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Pertama kali kita mendengar perkataan fiqh bercinta. Sekarang ini kita lihat bahawa banyak perkara yang perlu difikkan ataupun dijadikan satu garis panduan yang jelas. Ya, fiqh ini iaitu satu perkara ataupun panduan untuk memastikan kita umat Islam ini tidak tersasar. Fiqh as-salah, fiqh semayang, untuk memastikan yang kita ini tidak terkeluar daripada kaedah-kaedah ataupun cara-cara yang diajar oleh Nabi SAW mengenai solat. Yang kata Nabi, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Semayanglah kamu seperti mana aku semayang. Bila sebut tentang fiqh makanan, maka dia menceritakan bagaimana kaedah dan metod makanan yang dibenarkan oleh Islam. Yang diharamkan oleh Islam, apa ia pula? Semua itu dijelaskan dalam kerangka konsep fiqh makanan. Dijelaskan. Begitu juga dengan fiqh as-siyasah, fiqh politik. Mengajar kita bagaimana nak berpolitik cara Islam. Nak berpolitik cara yang diajar oleh Nabi SAW, yang diajar oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Maknanya kita berpolitik tetapi jangan sampai terkeluar daripada landasan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan fiqh bercinta. Bila sebut tentang fiqh bercinta, nak mengajar kita bagaimana percintaan itu dibenarkan oleh Islam dan ada juga percintaan yang membawa kepada haram. Jadi oleh sebab itu, kita kena besarkan skop
agar kita memahami Islam itu lebih cantik, lebih indah dan kita tahu bahawa Islam itu sesuai untuk semua zaman dan keadaan. Ini dapat dilihat apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut perkataan al-hub. Cinta itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Allah nak bagi tahu ada sebahagian manusia ni kata Allah, ya, mereka ini mencintai makhluk lebih daripada mencintai Allah Taala. Bila dia bercinta dengan seorang wanita atau bercinta dengan seorang lelaki, percintaan mereka itu lebih daripada cinta kepada Allah Azza wa Jalla, maka mereka dah keluar daripada Islam. Allah. Apabila mereka ini terlalu cintakan manusia sampai mereka lupa akan Allah Taala, lupa akan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka ini boleh terkeluar daripada syariat yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu kena berhati-hati. Cinta ini bila kita sanggup buat apa saja, orang sanggup murtad kerana cinta. Kerana cinta? Kerana cinta orang sanggup murtad. Kerana cinta orang sanggup lupakan mak ayah. Kerana cinta mereka sanggup lupa apa yang Nabi SAW pesan kepada kita. Oleh sebab itu tuan-tuan dan puan, fahami maksud cinta yang sebenar. Islam tak pernah melarang kita untuk bercinta. Teruskan bercinta. Kerana cinta adalah fitrah. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, al-hub yakunu fi qalbi. Cinta itu berada di dalam. Wa hinama yakunu fi qalbi yuzhiru fi jawarihi. Apabila ada di dalam, dia akan zahir di luarnya. Itu sebabnya orang bila bercinta dia sanggup buat apa saja. Lautan api akan kuredah. Masya Allah. Tak untung ke Datuk? Tak tahulah dia. Kena tanya orang tu lah. Nampak gayanya. Alhamdulillah lah kan. Tapi nak bagi tahu, sanggup buat apa saja demi cinta. Demi cinta. Sebab dia sayang kepada seseorang. Oleh sebab itu, cinta itu tidak salah. Tetapi cara kita mengaplikasikan cinta itu ada kalanya membawa kepada kesalahan. Na'udzubillah. Saya tertarik dengan apa yang Datuk kongsikan tadi. Cinta itu fitrah bagi kita sebagai manusia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala juga mencintai semua makhluk ciptaannya. Jadi bagaimana Datuk? Mungkin kita takut tersasar. Ni secara pandangan kasar dululah. Islam itu sangat indah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Rasulullah itu juga tanda cinta kepada setiap manusia, setiap makhluknya. Apa komen Datuk? Betul. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dalam fitrah manusia ni dia ada benci, dia ada sayang, dia ada cinta, dia ada tangisan, semua ada dalam diri kita ni. Manusia dia tak boleh duduk statik. Hatta ustaz-ustaz pun dia kena ada hiburan. Jangan ingat bila tengok sebut ustaz, oh ustaz ni kena waradun wa barqa semata-mata. Tak boleh lah. Ustaz-ustaz pun dia ada jiwa, perasaan sedih, ada masa ni dia sedih, ada masanya dia ingin bersama dengan keluarga, ada masanya dia ingin, orang kata apa, ingin berhibur. Hiking. Hiburan tak salah dalam Islam. Kalau kita baca sejarah-sejarah ulama-ulama Islam, luar biasa. Nak cerita panjang lah kan. Tapi nak bagi tahu, setiap manusia itu ada fitrah dia. Betul. Layanilah fitrah itu secara apa yang diajar oleh Allah, apa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia itu ada fitrah, maka pastinya ada cinta. Maka bila adanya cinta, ingat cinta itu digunakan untuk Allah Azza wa Jalla. Betul ada orang kata, klisenya, cinta Allah, cinta Allah. Betul bang, percayalah. Bila awak cinta seseorang itu kerana Allah, awak tidak akan buat benda-benda yang haram. Sebagai contoh, awak cintakan seseorang perempuan, tapi awak berzina dengannya sebelum berkahwin. Adakah itu namanya cinta? Tidak. Berapa ramai yang kita jumpa berzina sebelum perkahwinan, akhirnya tak berkahwin. Apa jawab lelaki? Mudah dia dijawab. Dia kata apa? Kalau dengan saya, dengan begitu mudah awak memberikan hak awak ataupun maruah awak kepada saya, bermakna bagaimana awak bagi kepada orang lain. Allah. Tengok, orang lelaki tu dah tidak ada amanahnya sampai dia boleh cakap pada orang perempuan begitu. Nampak tak? Jadi maknanya, tuan-tuan dan puan, kalau orang tu betul-betul sayang kepada
kita, cinta kepada kita, dia akan ikut apa yang Nabi ajar. Pertama, al-khitbah. Pertama, bertemu dulu dengan mak bapak. Jumpa mak ayah. Ikat dulu tali pertunangan. Berkenalan antara isyada. Kenal dengan keluarga. Dua-dua belah pihak berkenalan. Kemudian tak lama selepas tu berkahwin. Maknanya Islam ajar begitu. Tapi manusia ini selalunya alpa, lupa terhadap arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita takut tu Datuk. Ya. Kerana cintakan selain daripada Allah, itu yang membawa kepada perkara-perkara yang lebih teruk lagi, lebih buruk lagi. Betul. Terutamanya zina. Baik Datuk, Izara katanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru. Waalaikumsalam. Apakah dengan meletakkan cinta utama hanya pada Allah dan Rasulullah, barulah pasangan hidup ini kerana hati manusia Allah yang jaga tak kala sekiranya diuji dengan pasangan yang tidak memuaskan hati. Apabila meletakkan cinta utamanya hanya pada Allah dan Rasulullah, menjadikan ia kuat utuh datang sebarang ujian dalam rumah tangga. Silakan Datuk. Baik, saya suka kenyataan ini. Apabila kita meletakkan cinta kepada Allah dan Rasul, melebihi daripada segalanya, bermakna cinta-cinta yang lain itu akan berbalik kepada Allah dan Rasul. Sebagai contoh, apabila kita bergaduh, kita bercinta, ada masa kita happy, ada masa kita sedih. Sedangkan lidah lagi tergigit. Semua orang berkahwin, semua orang bercinta. Kalau tanya dia, adakah kahwin itu sentiasa gembira, membuatkan awak gelak selalu? Tidak. Tanyalah orang yang kahwin 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun. Tak. Tanya, mesti ada punya. Mesti ada, orang kata apa, sedikit perbalahan, pergaduhan. Tetapi ia balik semula. Dia tak lama, 3 hari itu paling lama lah kata Nabi. Dia 1 hari, 2 hari dah terasa, dah baik balik. Dia masam muka sekejap je lah. Dia lagikan lidah lagi tergigit kan. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, bila kita balik kepada asas Allah dan Rasul, maka orang itu tidak akan mensia-siakan pasangan yang ada. Kalau bergaduh pun dia akan balik kepada arahan Nabi SAW. Jangan lama. Lepas tu kalau nak pukul pun pukul tempat-tempat yang dibenarkan oleh syarak. Mana mawadhi'ul laham, tempat-tempat berdaging. Jangan pukul pada muka, jangan tumbuk wajahnya, jangan. Di situ ada garis panduan lah. Ya, ada garis panduan. Itu yang diajar oleh Islam. Bercinta. Tapi bercinta, ada masanya kita gembira dan ada masanya kita sedih. Tapi walau bagaimanapun, bercinta yang disebut tadi, kita balik kepada Al-Quran, balik kepada sunnah Nabi SAW, saya yakin kita tidak akan tersasar daripada cinta yang dibenarkan ataupun cinta yang diajar oleh Islam, insya-Allah. Baik Datuk, perincian Datuk berkenaan dengan apa yang saya tanyakan tadi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala juga cintakan setiap makhluknya, diutuskan Rasul itu juga menjadi tanda cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya. Sekarang ni mungkin dari sudut Rasulullah itu sendiri, Rasulullah SAW pernah berpesan supaya kita mengasihi orang lain seperti mana kita mencintai diri kita sendiri. Jadi ia satu konsep nilai murni yang baik yang mana Islam itu ajar. Mungkin Datuk boleh perincikan. Okey, saya ingin jelaskan dalam hal ini. Bila sebut tentang bercinta ni, ulama' antaranya Imam Ibn Qayyim, dia membahagikan cinta itu kepada 3. Pertama, mahabbatullah. Kita mencintai Allah Azza wa Jalla dalam semua perkara. Sehingga kan cinta itu kita balik kepada kalamullah, Al-Quranul Karim. Itu katanya para ulama', antaranya Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi, apabila kamu cintakan Allah, kamu akan cinta kepada kalamullah, iaitu Al-Quran. Bila kamu cinta kepada Al-Quran, ketenangan jiwa akan dapat kamu lahirkan. Ketenangan pemikiran akan dapat kamu zahirkan. Kamu akan dapat menzahirkan segala-gala yang baik daripada kehidupan kamu itu. Termasuklah dalam rumah tangga. Sebab mahabbatullah. Kita meletakkan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, mahabbah li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi tak boleh nak ditandingi, tuan-tuan dan puan. Kalau nak letakkan cinta kepada keluarga kita lebih daripada cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah pelik lah. Itu pelik. Itu sebabnya tak ada lagi kita boleh letakkan perasaan cinta lebih daripada Nabi. Sebagai bukti, kita pergi ke Masjid Nabawi.
Tuan-tuan, Da'i Hadari selalu pergi ke Mekah. Alhamdulillah. Bila sampai di Madinah, tuan-tuan dan puan, saya tak pernah jumpa Nabi Muhammad SAW. Saya bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan tabi'in, apatah lagi sahabat-sahabat kibar. Apa nama ulama-ulama yang terdahulu. Tak jumpa pun Nabi Muhammad SAW. Tapi bila sebut Nabi Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, kita berselawat seorang-seorang dalam kereta, kita boleh keluar air mata. Itu tanda cinta yang luar biasa. Makna cinta yang kita katakan sampai ke dalam. Sampai di Madinah, kita tengok kubah hijau. Yang di bawahnya ada maqam Nabi Muhammad SAW. Maqam Abu Bakar As-Siddiq. Maqam Umar bin Khattab. Nampak kubah hijau pun kita dah menangis dah. Dah sebab dah. Sebab menangis semua ada. Menangis kita. Itu tanda apa? Tanda cinta yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita tak boleh letakkan cinta manusia yang lain itu lebih daripada Nabi Muhammad. Tak boleh. Nabi Muhammad adalah yang paling tinggi. Nombor 3, mahabbah li tabi'ah. Kita mencintai segala tabiat kehidupan. Cinta kepada pasangan, cinta kepada anak-anak, cinta kepada hiburan, cinta kepada hobi. Ada orang dia hobi dia macam-macam kan. Hobi dia nak orang kata apa? Dia suka melancong ke, dia suka membaca ke, dia hobi dia suka simpan stamp ke, ada suka simpan name card. Macam-macam. Hobi bercinta dengan benda tu tak salah. Tetapi semua cinta tabi'iyah itu mesti balik kepada dua cinta yang sebelum, iaitu Allah dan Rasul. InsyaAllah kita tidak akan keluar daripada landasan yang sepatutnya. Itu dia. Itu yang dipanggil sebagai cinta yang terpandu ya, Dato' ya. Okey, mak itu ni katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana fiqh bercinta orang lama? Sebelum kahwin tak kenal pun pasangan. Apatah lagi nak bercinta tapi tetap bahagia. Berbanding zaman sekarang, bercinta 5 tahun. 5 tahun tu ya, ke sana ke sini. Tapi rumah tangga hanya bertahan 5 bulan sahaja. Apa puncanya, Dato'? Silakan, Dato'. Puncanya mudah saja. Apabila percintaan itu tidak berasaskan kepada Allah dan Rasul. Itu je. Dalam Quran, selalu orang kata baca Quran ni dia untuk kita saja-saja baca bolehlah. Tak. Kalau kita baca Quran, dalam Quran ni ada undang-undang. Dalam Quran ada adab. Dalam Quran ada ada sains dan teknologi. Dalam Quran ada segala-galanya. Penceritaan dan lain-lain. Penceritaan, qisas, ya, cerita-cerita yang boleh memberikan impak kepada kehidupan kita. Kalaulah dia ini benar-benar ya berkahwin kerana Allah, berkahwin kerana Rasulullah SAW, mereka tidak akan keluar daripada landasan yang sepatut. Contoh, kenapa orang-orang dulu mereka berkahwin? Mereka berkahwin. Tapi tak kenal pun pada asalnya. Sebab mereka kahwin memang benar-benar kerana Allah Azza wa Jalla. Di mana Allah dan Rasul tu? Pertama, taat kepada kedua ibu bapa. Wabil walidaini ihsana, mak bapak yang tawarkan. Kan disebut kan? Tak kenal pun. Tapi sebab pandangan ibu bapa itu merupakan pandangan basirah. Pandangan hati. Bukan pandangan nazariyah. Bukan pandangan mata. Pandangan nazar, iaitu mata. Kita hari ini, kenapa awak kahwin dengan dia? Oh, saya tengok dia cantik. Tapi kita tak tengok daripada basirah, hati. Ini dia balik tasawuf pula. Dia orang kata apa? Lingkungan hati memainkan peranan dalam hati. Itu sebabnya bila dia tengok seseorang itu dengan hati, maka dia akan nampak kebaikan dan keburukannya. Macam mana nak pastikan hati kita itu betul? Maka dia akan balik kepada salatul istikharah. Dia akan beristikharah dengan Allah. Yastakhir billah. Minta daripada Allah. Dia minta dengan Allah. Mak bapak nampak apa yang ada daripada hati mereka. Dengan pengalaman dia, dia tengok budak ni baik. Dia kahwinkan dengan anak dia. Dia tahu perangai anak dia. Perangai budak tu dengan anak dia berkata nampak boleh sesuai. Sebab anak ini ada perangai yang panas baran, ada yang panas, ada yang lembut orangnya, ada yang cool orangnya. Semua tu mak bapak dah nampak dah. Jadi mereka ini taat kepada mak bapak seperti mana yang Allah suruh, maka adalah keberkatan dekat situ. Tapi masalahnya bila tidak ada keberkatan, Allah tarik. Allah cabut
bahagia yang ada. Itu sebabnya bila tak balik kepada Allah dan Rasul, maka ia akan balik kepada cinta yang diajar oleh iblis laknatullahi alaihi. Itu dia. Baik. Betul juga Datuk ya, saling melengkapi kan perkahwinan tu. Mungkin si ibu ataupun ayah itu nampak anaknya ni kurang sabar, dikahwinkan dengan orang yang lebih sabar supaya sama-sama dapat melengkapi. Betul, tidak ada yang sempurna kita ni. Kan, betul kan? Okey Datuk, banyak lagi yang kita akan sembang-sembangkan, termasuklah kejap lagi saya nak tanyakan tentang cinta Islamik. Ni pun ada juga masalahnya ni kat sini ni. Kalau nak tahu, terus setia dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Para penonton sekalian, setiap hari kami di Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, bawakan topik yang berbeza-beza. Dan kita bawakan juga ahli panel yang berbeza latar belakang. Tujuannya tetap sama, iaitu memberi kefahaman, memberi panduan buat kita semua supaya insya-Allah kita menuju ke mardatillah ataupun keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kita bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Kita sembang-sembang tentang fiqh bercinta. Cumanya kepada anda semua, kalau ada soalan nak diajukan, silakan boleh hubungi kami di talian 1800 881677 ataupun boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Yang belum like, sila like dulu, sila suka dulu, kemudian boleh tinggalkan soalan di sana. Cumanya Datuk, sebelum kita rehat tadi, ada yang menyatakan ialah bila dengar lagu nasyid cinta itu cahaya sanubari, dia tu terbayanglah kan, kena pula tiba-tiba terjumpalah, berkenan di hati, maka cinta Islamik. Adakah dibolehkan? Di UKM tak ada rasanya. Adakah dibolehkan Datuk cinta Islamik? Katanya kami cinta tak bersentuh, tak berdating. Boleh ke Datuk? Dia cinta Islamik ni satu istilah. Ya. Bila pertunangan, maknanya dah bercinta lah tu. Mana ada orang dia bertunang, dia bergaduh. Betul tak? Betul. Bila bercinta, nak jadikan cinta itu Islamik, pastikan pertama, cinta itu mengikut landas-landas yang ditetapkan oleh syariat. Apa dia? Yang pertama, berkenalan dengan cara al-khitbah, iaitu dengan cara pertunangan. Itu sebabnya saya selalu pesan kepada anak-anak muda di luar sana, khususnya orang perempuan, jangan mudah percaya dengan pujian orang lelaki. Sebab orang lelaki ni dia puji, dengan kita dia puji, dengan perempuan lain dia puji, semua perempuan yang dia jumpa dia akan puji. Maka dia ini puji tak ikhlas. Dia puji mungkin dia nak kacau perempuan, dia nak test power dan macam-macam lagi. Semua orang-orang muda. Maka orang perempuan, tolong pastikan yang kita ini ada prinsip. Walaupun kita nak berkahwin, kita nak cari pasangan, tak salah kalau kita berusaha nak mencari pasangan hidup. Tak salah. Nampak tak? Tapi ingat, jangan sampai kita terjebak dengan zina. Dan wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Sebab zina, benda-benda yang mendekatkan dengan zina ini yang bahaya ni. Jadi sekarang ni bila ada orang lelaki puji, kita pun dah boleh naik motor sekali dengan dia. Dah boleh duduk bersama-sama dalam bilik berdua-duaan. Jangan. Tengok semalam dalam akhbar. Ya, ada seorang pasangan nak kahwin akhir bulan ni dah ditangkap khalwat, naudzubillah. Kenapa? Dia kata sebab terlalu cinta. Bang, cinta-cinta juga, Kak. Cinta-cinta juga tapi lepas kahwin. Maknanya kalau kamu nak tonjolkan, nak zahirkan kecintaan itu, lepas kahwin. Lepas kahwin lah. Nak tahu hebat tak hebat, lepas kahwin. Berapa lama boleh tahan. Tapi sekarang ni, sebelum berkahwin kamu nak bagi dah apa yang sepatutnya, mana boleh. Nak beli kereta sebagai contoh. Mana ada orang boleh bagi kereta, kau bawa balik lah, pakai dulu 5-6 bulan. Mana ada. Beli dulu, bayar dulu, lepas loan, barulah awak boleh ambil kereta tu. Ambil takaful, baru boleh ambil kereta tu. Kalau tidak, tak lepas. Begitulah juga tubuh badan kita ini. Jangan mudah diberi kepada orang lain. Sebab cinta-cinta ini tidak dibenarkan oleh syariat. Tetapi bila kita dah bertunang, kita dibenarkan untuk bercinta. Perasaan dah ada dah.
Tak, kita tak ada cinta kepada tunang kita. Tetapi masih terkawal. Bukan bermaksud dah bertunang tu dah boleh pegang-pegang. Dah boleh apa-apa dah boleh naik motor sekali. Tak boleh. Kadang-kadang di kat belakang, kita ke depan. Kadang-kadang naik kereta berdua-duaan, nak pegang apa tu gear kan. Gear. Kita pergi pegang tangan dia. Tersilap Kadang-kadang tersilap. Gear tu bukan main besar tu. Dia pergi pegang ni kepala lutut perempuan tu. Maka semua itu tidak betul, tuan-tuan. Sebab apa? Dah terkeluar daripada cinta yang diajar oleh Islam. Tapi kalau sekadar nak berkenalan, tengok wajah, tak salah, dah bertunang kan? Dah bertunang, tengok wajah daripada jauh, tengok, oh ini bakal isteri aku ni. Nak bertunang, masa itulah nak berkenalan. Kalau nak putus-putus masa bertunang, jangan lepas kahwin baru kata, saya sebenarnya masa bertunang lagi saya tak boleh tengok muka awak. Pula dah. Kenapa masa bertunang tak cakap dengan kamu tak boleh tengok muka dia? Saya tengok pipi tembam sangat, tak boleh lah saya. Kalau tahulah macam tu, saya dah pisah lama. La ilaha illallah, dah kahwin dah. Ya, dah keluar anak 7 dah. Baru kata saya masa tunang lagi tak boleh tengok muka anak awak. Anak 7 dah tu. Macam mana tu? Jadi maknanya tuan-tuan dan puan, kalau tu sebabnya Islam mensyariatkan pertunangan. Itu dipanggil cinta Islamik. Kita bercinta tapi dalam lingkungan yang diajar oleh Islam. Maknanya dalam pertunangan kita boleh berkenalan, kita boleh tengok wajah dia, kita boleh boleh berbincang macam mana nak meneruskan perkahwinan. Lepas tu barulah kalau rasa okey kedua-dua belah pihak, barulah kedua-duanya meneruskan hasrat yang seterusnya, iaitu perkahwinan. Lepas tu insya-Allah belajar dan terus belajar, insya-Allah kita akan bahagia. Cuma dalam perkahwinan ni jangan ingat hari ni kahwin kita bahagia terus, tak. Tak. Awak makan nasi, saya makan steak. Tak makan steak kan? Kita pasangan yang pertama tu, pasangan kita dia makan nasi. Orang kampung, kita orang bandar. Dia nak kita berdua ni nak berkenalan ni 5 tahun pertama. Betul. Bergolak. Betul. Bergolak. Lepas tu 5 tahun kedua pula. Dia panggil fasa 1, fasa 2, fasa 3. Ya. Ada kalau Datuk Fadlan Khamsah dia pecahkan 10. 5 tahun pertama dia pecahkan 3. 5 tahun pertama 5 tahun perkenalan. 5 tahun kedua 5 tahun orang kata apa? 5 tahun membina kehidupan. Dia perkenalan, membina kehidupan. Membina kehidupan, anak-anak dah mula membesar, tak pergi sekolah, tukar siapa nak pergi ambil anak, siapa nak bayar tu, pembinaan. Orang kata apa? Membina sebuah keluarga. Fasa pertama, fasa kedua. Masuk fasa ketiga, fasa establish. Bahasa Melayu apa benda? Dipanggil establish. Itulah saya pun selalu sebut establish juga. Establish ni dia fasa dah orang kata apa? Dah lengkap. Dah lengkap lah. Fasa lengkap ni ujian lagi. Setiap fasa tu ada ujian dia. Fasa pertama kita bergaduh ni sebab apa? Sebab awak makan nasi, saya nak budu. Yang tu kata saya suka cencaluk. Dah gaduh kat situ je. Bab cencaluk budu dia sebulan gaduh. Tak masuk yang lain lagi. Fasa kedua gaduh bab nak membesarkan anak. Ya Allah. Anak bobel, anak ni menangis, anak ni nak masuk sekolah, anak ni dia bergaduh. Fasa kedua. Dah 10 tahun kan. Masuk fasa yang ketiga 10 daripada 11 ke 15 ke atas lah, ke atas itu fasa orang kata apa, orang dah sempurna. Dah faham dah. Dah faham. Tapi fasa tu bergaduh dia lain pula. Bergaduh orang ketiga. Ui, bahaya tu. Dia gaduh tu sebab orang ketiga. Tengok kalau orang tu dah gaji pun dah besar. Kerja pun dah establish. Umur selalunya atas 40 ke atas lah. Tu orang kata 40 bermulanya kehidupan. Dia punya ujian-ujian dia lain macam. Dia tak ujian orang 40 ke atas dia tak sama macam ujian orang 20-an tak. 40 ni dugaan dia besar. Tu sebab kalau Hadari tengok muka saya masa umur 20-an, jauh handsome saya sekarang. Sama je Datuk. Tak. Ya. Sekarang lebih handsome. Orang cakap. Ya, betul. Itu dah ujian lah tu. Dia Ya, panggil waktu establish. Kan? Kita nak beli apa boleh beli, alhamdulillah. Kita nak makan apa boleh makan. Masa tu dia akan ada ujian yang lain. Itu sebabnya kita apa-apa pun balik kepada asas, iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu panduannya. Ya.
Itu dia paling penting, ikut panduan. Gaduh macam mana pun akan kembali elok. Okey, Datuk Azani Serahim katanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru. Soalan saya ialah, mana satu cara bercinta yang betul? Selepas kahwin atau sebelum kahwin? Yang mana paling diberkati oleh Allah? Silakan Datuk. Saya mempunyai pandangan sedikit berbeza. Mungkin ada yang kata bercinta selepas berkahwin. Saya tak. Saya bercintalah sebelum berkahwin kerana percintaan itu dibenarkan. Satu. Nombor dua, disyariatkan pertunangan. Mana ada orang bertunang, dia tak bercinta. Nampak tak? Dia akan bercinta walaupun dia tak kenal siapa pasangan, tetapi dia akan berkenalan selepas pertunangan. Awak dah pakai cincin yang saya bagi, saya pula pakai cincin yang awak bagi. Jadi kita dah berkenalan lah. Masa tu kita dah berbincang. Okey, awak suka makan apa? Saya suka makan apa? Awak suka pakai baju apa? Saya suka warna apa? Masa tu kita berkenalan. Lepas tu berkenalan pula dengan keluarga yang perempuan kenal dengan keluarga si lelaki. Saling berkenalan antara satu sama lain. Di situ sudah ada detik ataupun titik-titik percintaan. Jadi kita berkenalan masa tu dulu. Bercinta masa tu, tetapi cinta yang terbatas. Masa pertunangan. Maka bila kita dah tahu dah ada cinta yang pertama itu, bila dah berkahwin barulah dipanggil cinta tidak terbatas. Boleh pegang, boleh peluk, boleh tidur sama-sama, boleh tengok tonton TV sama-sama, boleh naik motor, ya? Boleh shoulder cry, shoulder cry. Apa tu? Nangis dekat bahu gitu. Ini tidak. Ya Allah. Orang muda-muda. Ya, sebab jadi ideram Datuk tu lebih sikit. Saya ideram saya UK style. Jadi maknanya dia punya, orang kata apa, dia punya menangis kat bahu tu kadang-kadang yang zaman sekarang belum kahwin lagi, belum tunang pun dah menangisnya melampau sangat. Orang tua-tua pun tak buat kerja macam tu. Itulah. Jadi oleh sebab itu percintaan sebelum berkahwin ada baiknya juga, dan di situlah kita boleh membezakan antara baik dan buruk, sesuai atau tidak, buat sebelum kita melangsungkan perkahwinan yang sebenar. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Begitu indah kalau kita pandukan cinta kita, berpandukan Al-Quran dan Sunnah terutamanya. Walaupun sebelum berkahwin dalam tunang itu kita tahu batasnya haram. Jadi insya-Allah dia akan bawa kepada satu pernikahan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Datuk, bila sebut tentang cinta ni, kita dah ada pemanggil talian ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Hadari dan juga Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim. Saya Umar bin Abdul Majid daripada Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Haji Umar. Ya, saya. Dulu bercinta selepas kahwin ke sebelum kahwin dah kenal dah? Saya dulu sebelum kahwin pun dah kenal ni Da'i. Tapi tidaklah melampaui batasan tidak melampaui batasan lah. Silakan Haji Umar. Jadi soalan pertama sekali saya Datuk mengenai apa yang dikatakan bercinta ini. Kalau orang-orang muda sekarang bercinta ni, dia terlalu mengikut emosi. Atau emosi mengatasi intelektual, pemikiran yang waras. Ada baru-baru ni kita dengar berita bagaimana bercinta di media sosial sanggup curi duit ibu dia, mencecah 400,000 lebih. Allah. Jadi ini amat menduka citakanlah Datuk. Soalan saya Datuk, apakah Islam mengeluarkan garis panduan ataupun guideline untuk kita bercinta ini, terutama sekali kepada orang-orang muda ni Datuk, supaya pantun lama dulu ada mengatakan nasi lemak buah bidara Datuk, sayang selasih hamba lurutkan, buang mak buang saudara, kerana kasih hamba lurutkan. Jadi ini saya rasa tak begitu tepat Datuk. Jadi kalau boleh Datuk beri panduan ataupun garis panduan yang Islam tentukan untuk kita bercinta, supaya emosi tidak mengatasi intelektual ataupun pemikiran yang waras ini Datuk. Itu saja. Terima kasih Datuk dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik soalan daripada Haji Omar. Orang muda ikut emosi Datuk. Bahkan mengikut kajian daripada pakar, manusia ini berumur 26 tahun baru pembentukan otaknya sempurna. Jadi Datuk, bagaimana, apakah garis panduan yang Islam tetapkan, yang Islam ajarkan supaya tidak mengikut emosi dan juga tidak melampaui batas dalam cinta itu? Okey, apakah garis panduan dalam kita bercinta bagi anak-anak muda lah yang sedang mencari
kebahagiaan, mencari pasangan hidup. Pertama, pastikan mendapat keredaan ibu bapa. Macam mana nak dapat keredaan ibu bapa ni? Para ulama jelaskan, iaitu kita merujuk pasangan kita itu kepada kedua ibu bapa. Dan kedua ibu bapa juga kena rasional. Sebab ada juga ibu bapa ni tuan-tuan dan puan, dia main kepala dia je. Dia betul, anak tak betul. Tu sebab Allah dah bagi tahu wasyawirhum fil amri. Berbincang kita anak beranak ni. Bapa, mak bincang dengan anak-anak. Abah rasalah budak ni begini. Mak rasalah budak ni begini. Jangan kita over pula. Terus potong terus. Potong tu dah. Mak melihat budak ini memang tak guna. Tak kenal, tak guna dah. Tengok muka mak rasa dah tahu dah. Jadi tak boleh gitu. Mak, kena kenal dulu mak. Itu sebabnya Islam membenarkan kita, orang kata apa, bertunang. Dalam adab Melayu pula ada merisik pula. Jadi maknanya nak kenal tu, nak sampai ke perkahwinan tu, dia punya ada jalan tu step-step banyak. Jadi tu sebabnya ibu bapa memainkan peranan. Tu sebab ibu bapa menjadi penasihat. Kena Rasional dan penasihat kepada pasangan-pasangan ni. Jadi mak bapak kena tengok. Jadi bila mak bapak tengok, mak bapak kena redha. Mak bapak kena bagi nasihat yang betul. Baru ada keberkatan. Ad-dinun nasihah. Sebab agama itu penuh dengan nasihat. Jadi mak bapak jangan duk biarkan. Ni mak bapak pula bagi nasihat. Yang bukan-bukan. Kau tu, pergilah berjalan berdua dengan si Kamil tu. Kamil ni contoh nama. Tak ada kaitan dengan orang hidup ni. Ya. Pergilah berjalan dengan si Kamil tu. Mak, malulah mak. Dia naik motor lah mak. Tak apalah, ya Allah. Peluk sekarang sama je peluk sekarang dengan lepas kahwin. Tak sama makcik. Peluk sekarang haram. Ya, lepas kahwin halal. Bahkan harus. Bahkan kadang-kadang boleh menjadi sunnah. Dan kadang-kadang boleh jadi wajib. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan kena beringat. Selepas berkahwin, hukumnya lain. Berpeluk tu. Sebelum kahwin, hukumnya haram. Jadi tu sebabnya kena faham. Mak bapak kena bagi nasihat yang betul. Jadi baru ada barakah. Anak-anak minta nasihat daripada mak bapak. Barulah ada barakah. Ada baru ni datang jumpa saya. Budak muda lagi. Budak muda. Bila sebut ada orang datang jumpa Datuk ni, mesti ada cerita yang best ni. Tahu dah. Kalau anda nak tahu, selepas ini kita cerita tentang budak muda ni. Bukan saya. Terus setia, tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru. Kembali selepas ini. Para penonton sekalian, perasan atau tidak, setiap hari kita pasti dibelenggu oleh permasalahan. Ada juga pertanyaan dalam fikiran kita. Jangan risau, penyelesaian dan juga jawapannya ada dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Dan hari ini kita dapat pencerahan berkaitan dengan fiqh, iaitu kita fokuskan kepada fiqh bercinta. Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif bersama dengan kita. Baik Datuk, sebelum kita lihat tadi ada Datuk nak ceritakan sesuatu bagaimana tentang redha ibu bapa ni, bagaimana ada seorang anak muda datang jumpa Datuk ni. Ceritanya? Okay. Dia datang ke UKM lah, ke pejabat saya. Bila dia datang tu, dia cakap lah kat saya, dia kata, Ustaz, saya buat keputusan nak kahwin lari. Budak muda lagi. Budak muda lah. Mengaku depan Datuk? Datang. Jumpa saya. Saya kata, kenapa nak kahwin lari? Ni perempuan ni tau. Perempuan. Saya kata, kenapa nak kahwin lari? Dia kata, mak bapak saya tak sporting. Mak bapak saya tak redha hubungan saya dengan pasangan. Padahal dia orang ni sama satu kelas, satu college, apa semua ni. Saya katalah, tak payahlah. Kamu nak lari, nak kahwin kat mana? Dia kata dekat Thailand. Jadi saya tak bincang isu sah atau tidak tu. Cuma saya kata, awak tahu tak, bila awak kahwin lari macam tu, di mana keberkatan? Nanti akan berlakulah masalah apabila tidak ada keberkatan sebab Allah tarik nikmat tu. Malangnya, dia tetap dengan pendirian dia. Dia kahwin di luar negara. Tak sampai 9 bulan. Datang balik jumpa saya, dia kata, Ustaz, betul apa Ustaz cakap. Suami saya tu buat perangai. Rupanya apa yang mak bapak dia cakap itu betul. Nampak tak? Tu sebabnya saya cakap, hidup kita ni tak boleh lari daripada redha mak bapak.
Mereka lebih kenal kita. Mereka lebih kenal kita dan mereka ni pula bila dia bercakap dia dah tahu dah dengan budak tu macam mana keadaan. Dia dan dia boleh bincang dah dengan anak dia. Kalau boleh teruskan lagi berkenalan, kalau nampak tak okey tinggalkan. Abah rasa macam dia ni lain sikit. Tak ada bayangan-bayangan. Dia dah ada bayangan-bayangan tapi tak adalah dia potong terus. Dia berbincang. Lepas tu dia kata teruskan dulu tetapi jangan terlalu overconfident. Buat berbincang dengan pasangan, dengan lelaki tersebut ataupun dengan perempuan tu, bincang elok-elok dan kemudian orang kata apa, kalau rasa dah okey barulah kita teruskan dengan perkahwinan. Tapi masalah sekarang dia nak buat keputusan terus keluar negara kahwin. Akhirnya betul. Lelaki itu tinggalkan dia, akhirnya bercerai. Banyak implikasi selepas dia berkahwin di luar negara. Nak kena daftar, dah lelaki itu tak nak daftar. Dia pula mengandung. Dah banyak masalah. La ilaha illallah. Itu sebabnya, tuan-tuan perempuan, adik-adik khususnya kat luar sana, kalau nak bercinta, bercintalah dengan cara yang betul. Antara garis panduan yang saya sebutkan tadi, biar mendapat redha dan keberkatan daripada mak bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, elakkan daripada buat sesuatu yang membawa kepada haram. Apa dia? Iaitu bersentuh-sentuhan. Berdua-duaan di tempat-tempat yang tak sepatutnya. Ya, jadi semua benda ini cuba elakkan. Sebab apa? Sebab takut kita terjebak dengan zina. Bila kita buat kajian, kita tengok anak-anak muda yang terjebak dengan zina sampai orang kata apa, boleh saya katakan lahir anak luar nikah kan. Sebab anak luar nikah di Malaysia ni agak tinggi juga dia punya kadar dia. Jadi bila lahir anak luar nikah ni kita tanya kenapa boleh jadi macam tu kan. Dia kata sebab terlanjur. Macam mana boleh terlanjur? Sebab mula-mula berdua-duaan, pergi tengok wayang, balik-balik tengok. Semua itu benda-benda yang kita kena elakkan ketika kita bercinta dalam tempoh-tempoh yang orang kata apa? Yang belum halal ini lagi. Bila Datuk sebut tentang keluar berdua-duaan ni, sebenarnya ada soalan berkait juga dengan keluar berdua-duaan ni. Nori Abdullah katanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i serta para pendengar, serta para penonton semua. Dulu orang tua tak membenarkan anak dara mereka keluar berdua-duaan, melainkan ditemani adik atau orang ketiga. Cara begini memang mengelakkan berlaku perlakuan luar batasan seperti zina. Adakah ini bermakna ibu bapa zaman dahulu lebih taat dengan ajaran agama dalam hal percintaan anak-anak mereka? Kemudian, sumbang mahram, seks bebas, adakah kerana kebebasan yang diberikan oleh ibu bapa kepada anak-anak mereka? Harap dapat penjelasan daripada Datuk. Dia sebenarnya tak ada ibu bapa yang suruh anak dia berzina. Tak ada. Itu fitrah. Mana ada mak bapak dia hebat macam mana pun, mak bapak dia terlalu orang kata apa, sekular macam mana pun, ataupun terlalu orang kata terbuka macam mana pun, dia takkan bagi tahu kau berzinalah dengan budak lelaki tu. Mana ada. Takkan punya. Fitrah. Tetapi kenapa orang-orang dulu dia sangat tegas? Sebab adat. Adat orang-orang lama. Budaya kita cantik. Budaya. Balik sebelum maghrib tengok dulu. Mak bapak wajibkan balik sebelum maghrib. Kalau balik lepas maghrib memang teruk lah. Memang teruk lah kena rotan. Confirm wajib kena rotan. Bukan sunat lagi dah. Wajib kena rotan. Kalau balik lepas maghrib. Tanpa, orang kata apa, tanpa alasan. Selalunya kena dulu baru tanya alasan. Apa sebab kau balik lambat? Dulu. Sebab dia orang ni sangat jaga kepada adat. Ya, jaga kepada budaya. Tapi begitu juga dengan isu orang kata apa, keluar dengan lelaki, pakaian. Diorang dulu sangat jaga. Tapi zaman sekarang kadang-kadang sebab ibu bapa terlalu sibuk, terlepas pandang. Saya nasihatkan diri saya juga. Sebab saya orang yang sibuk. Jadi saya selalu nasihatkan diri saya, ya Allah, aku tak mampu nak jaga anak-anak ini lebih daripada Engkau ya Allah menjaga anak-anak aku. Nampak tak? Jadi kita kena minta dengan Allah Ta'ala. Kena berdoa. Berdoa. Sebab Allah Ta'ala yang mampu jaga keluarga kita. Yang mampu jaga anak pinak kita. Daripada musibah-musibah seperti ini. Jadi oleh kerana itu, saya nasihatkan diri saya juga. Jangan kita ini abaikan anak-anak. Tanya pandangan mereka. Minta pandangan mereka. Berbincang dengan mereka. Tak salah. Jadi itu sebabnya memainkan peranan ibu bapa ni. Kalau mak bapak selalu mengawasi, melihat, memberikan pandangan, insya-Allah anak-anak kita tidak akan terjebak dengan benda-benda yang haram. Ya, keluar berdua-duaan,
Kalau nak keluar, bagi tahu, "Dek, nak pergi mana tu?" "Nak keluar dengan tunang ni, nak pergi beli barang kahwin." Bolehlah ajak ajak amat ke. Ajak amat tu maksudnya adik dia lah, mahram dia lah. Ada peneman. Kalau mak nak ikut pun boleh. Bapak bertua nak ikut, bakal bapak mentua nak ikut pun boleh. Duduk jalan sekali beli kan. Kalau nak berdudukan, tunggu lepas kahwin. Bukan apa, agar terkawal. Dulu masa saya bertunang dulu pun datang ke rumah mertua, mak mertua saya ada elok je. Makan sekali apa semua kan. Saya balik. Berkenalan dekat situ, saya kenal, isteri saya macam ni, bakal isteri saya. Masa tu kan, sekarang isteri dah. Dah datin dah sekarang. Tak ada apa. Okey Datuk, ada pemanggil di talian ketika ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Da'i dan semua warga kerja TV3, TV9 dalam rahmat Allah SWT. Sihat walafiat. Okey, silakan Haji. Soalan saya tanya Ustaz. Bagaimanakah bercinta di kalangan suami isteri yang membolehkan bersama-sama menuju ke surga Allah SWT? Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Haji Ismail dari Sungai Buloh. Cinta suami isteri yang membawa kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak syurga dunia dan akhirat tu Datuk, bagaimana? Okey, cinta suami isteri ini adalah cinta yang digalakkan dalam Islam. Bahkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mencintai semua para isteri dia. Daripada Khadijah, Aisyah, Zainab, Hafsah, Safiyah. Semua ini antara isteri-isteri Nabi yang sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ni akan layan sama semua. Nampak tak? Tapi cinta pada Khadijah tak boleh ditandingi. Itu paling tinggi. Paling tinggi. Rapat dengan Aisyah lebih daripada yang lain. Rapat sebab Aisyah pandai bercakap, muda, kan? Yang lain tu bukan tak pandai bercakap, pandai. Tetapi semua ada kelebihan masing-masing. Safiyah pandai masak, Hafsah pandai masak. Jadi semua tu dia berbeza. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, cinta terhadap pasangan kita, isteri kita ini merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, macam mana nak bawa sampai ke penghujung hayat. Yang kedua, sentiasa orang kata apa, gunakan masa dan ruang yang ada untuk mereka ini berduduan. Antaranya solat berjemaah berdua. Itu Islam ajar. Itulah masa berkualitinya. Makan bersama. Itu sebabnya kadang-kadang hari ni pun kita pun pening. Saya pun kadang-kadang bermuhasabah juga. Benda ni ada kan. Dia kadang-kadang tengah bercakap kena ni. Macam tak perasan ada benda lah ni. Dia orang kata apa? Macam kita makan kan. Sekarang ni makan ni suami pegang ni, isteri pun pegang. Sekarang ni kita berdua-duaan ni. Satu meja. Dia cakap dengan dia punya handphone, saya cakap dengan handphone saya. Itu pun sebenarnya tak bagus. Tak bagus. Kita kena belajar. Saya pun belajar untuk itu. Tambah-tambah sekarang ni macam-macam kesibukan. Makan pun ada orang WhatsApp. Bos WhatsApp minta itu, minta ini. Kadang-kadang kita paksa layan. Kita pun rasa bertanggungjawab pada negara, pada kerja dan sebagainya. Jadi nak tak nak terpaksa letak tepi dulu. Gitu. Letak tepi dulu. Dia pun letak tepi. Sembang. Dengar. Dia meluahkan perasaan, kita pun meluahkan perasaan. Itulah masa ketika nak itu masa yang pun. ada. Itu dipanggil guna masa yang ada untuk mencari kebahagiaan. InsyaAllah sampai. Orang-orang dulu tengok dia makan sama. Sembang-sembang orang tua-tua dia akan makan, lepas tu isteri akan hidang, lepas tu dia makan sama-sama. Minum kopi petang pun sama-sama. Minum kopi petang sama-sama. Tu dua. Nombor 3, tuan-tuan dan puan, saling ingat memperingati antara satu sama lain. Nasihatnya. Penting. Suami ingatkan isteri, isteri ingatkan suami. Tak boleh ego. Yang ini nak kata saya yang betul, yang itu cakap betul, tak selesai masalah. Dia perlu ada saling nasihat, menasihati antara satu sama lain. Nombor 4, berjalan. Kalau ada rezeki, ada peluang, berjalanlah. Kita dah kerja kuat. Tak semestinya mahal-mahal tu. Tak mesti dalam negara pun boleh. Sekarang ni kan PKPP ke PKPP dah boleh dah. Saya pun dah hafal lah. Dah macam Datuk Seri Ismail Sabri dah saya. PKPP ke PKPP dah boleh dah berjalan nak pergi bercuti. Tapi dengan syarat ketat. Maknanya kena ikut ejen yang betul apa semua ni. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, berjalanlah kalau boleh. Tapi pastikan selamat buat masa ni, jaga-jagalah. Jaga. Tapi buat untuk cara umumnya, berjalan.
berjalan. Ada orang pergi umrah. Sekarang saya sedih juga. Ya. Dia pergi umrah, dia pergi seorang-seorang dia. Dia mampu. Dia pergi seorang, suami. Allah. Tahun depan isteri pergi seorang pula. Saya kata kenapa tak pergi sekali? Tahu tak boleh Ustaz. Kalau pergi sekali bergaduh sebenarnya kat Mekah. La ilaha illallah. Tak boleh. Dia kena pergi sekali. Kena sama-sama. Sama-sama. Kalau yang tak mampu lain. Ada yang saya jumpa. Tahun ni suami pergi. Tahun depan isteri pergi. Itu Sebab tak mampu. Ini yang mampu. Suami, isteri ada duit. Dia tak nak pergi sekali. Dia kata kalau pergi sana bertelagah Ustaz. Saya lebih suka pergi dengan kawan-kawan saya. Pergi makan nasi unta, makan kambing. Tengok. Nampak tak dia punya kepala tu. Dah tak betul dah. Saya selalu pesan kalau ada masalah suami isteri, pergilah Mekah. Mengadu di sana. Mengadu sana, berduaan. Kamu akan ada rapat. Jangan bawa anak. Oh, bawa anak lain cerita pula jadi. Oh, baru nak bersama. Wah, nangis hal dia. Dan tu pula nak dia pergi berdua je. Ataupun kalau sekarang ini orang kata apa, nak pergi Mekah tu susah apa semua kan. Pergilah bercuti di mana-mana, bawa isteri kita dan pasangan kita ataupun pasangan kita duduk-dudukan depan pantai ke, tengok pantai. Ketenangan jiwaku sama macam jiwamu. Amboi. Sebagaimana aku melihat pantai itu. Aduh. Sembang je lah. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, itulah orang kata apa? Kasih sayang. Perlu dipupuk daripada rumah. Baik. Wallahualam. Baik Datuk, ada bila kita sebut tentang cinta ni, sudah tidak boleh larilah daripada beberapa perkara lah. Mungkin kerana hatinya, dirinya. Tetapi ada yang pandang hanya pada rupa. Ini soalan daripada Sarun Nizam. Sarun Nizam katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Cinta itu buta. Tetapi Ustaz, mengapa masih ada setengah orang yang mementingkan rupa paras, bentuk fizikal serta wang ringgit? Daripada hati budi dan perasaan dalam percintaan. Contohnya, lelaki gemuk kenalah bercinta dengan perempuan gemuk dan perempuan kaya haruslah bercinta dengan lelaki kaya agar sama status dan juga pangkat. Ni orang Tepin punya soalan ni. Silakan Datuk. Okey, dia sebenarnya cinta itu dia tak tetapkan. Lelaki kurus dengan lelaki perempuan gemuk. Dengan perempuan kurus. Tidak. Lelaki gemuk dengan perempuan gemuk. Orang kaya dengan orang kaya, tak ada. Tidak. Saya jumpa ramai je. Lelaki kurus dengan perempuan berisi. Perempuan kurus dengan lelaki berisi. Lelaki berisi. Tak. Lelaki miskin, perempuan kaya. Perempuan miskin, lelaki kaya. Alhamdulillah bahagia. Rasulullah dengan Khadijah sendiri pun, kan? Tapi sebenarnya bukan isu pangkat, bukan isu rupa. Yang Nabi sebut, fazfar bidzatid din taribat yadak. Apabila mereka pilih yang agama tu, maka adalah kebahagiaan. Tapi kalau dia orang hanya pilih pada wajah dan rupa, maka dia akan dapatlah wajah rupa. Tapi agama tak ada, apa faedah dia? Kalau mereka fikirkan harta, ada harta. Tetapi harta akan pergi. Tapi pasangan itu akan terus bersama dengan kita. Akan membesarkan anak-anak bersama. Dan itu sebabnya Nabi dah bagi tahu, fazfar bidzatid din taribat yadak. Dahulukan anak agama, sebab agama itulah yang akan menyebabkan kamu bahagia di dunia dan juga di akhirat. Bukan fizikal, bukan wang ringgit. Bukan ada penetapan, tidak pernah. Baik. Bahkan Islam tak letak pun benda itu sebagai satu garis panduan. Okey Datuk, ini kes terpencil lah. Saya mewakili anak muda. Soalan ini mungkin juga pernah berlaku. Mungkin ada anak muda ingin bertanyakan soalan ini. Ada ibu bapa, yelah kita kena ikut cakap ibu bapa macam Datuk sebutkan tadi. Itu adalah redha ibu dan ayah. Tapi katakanlah, ini segelintir lah. Kalau ada ibu atau ayah kata, kahwin dengan dia tu kaya. Macam mana pula Datuk? Dia, kalau jenis yang memaksa anak-anak kahwin dengan orang tu kerana dia kaya dan tak melihat kepada agama, lihatlah kepada fakta-fakta perceraian dan sebagainya. Ada dia yang kahwin dengan orang kaya, tetapi dia hanya melihat kepada kekayaan. Akhirnya tidak bahagia. 2 tahun, 3 tahun berpisah. Itu kita, sahabat-sahabat saya dia buat kajian. Kenapa berlaku sedangkan kekayaan dah ada. Lelaki itu pula handsome. Dah senang harta. Senang. Tapi kenapa bercerai? Kerana dugaannya tidak ada agama. Bergaduh kerana lelaki ada perempuan lain. Ataupun perempuan ada lelaki lain. Dia akan bergaduh kat situ pula sebab agama tidak ada.
Sama juga kalau dia melihat kepada paras rupa. Cantiknya, seksinya. Disebabkan seksi itulah, disebabkan cantik itulah, dia ada lelaki lain. Allahu Akbar. Maka berpisahlah mereka berdua. Disebabkan terlalu handsome lah, sebab tidak ada agama, maka Ada perempuan lain. ada perempuan lain. Akhirnya berpisah. Nampak? Itu kerana rupa. Kerana rupa. Tapi kalau dia ada rupa, dahlah handsome, Ada dahlah harta. cantik, dahlah berharta, kaya pula, keturunannya baik-baik, agamanya pula baik, itu memang bonus plus bonus. Masya Allah. Tidak semestinya kita kena kejar semua tu kena ada, tak. Tapi dengan agama, orang tu boleh jadi kaya. Dengan agama, orang tu boleh jadi kaya. Kita ambil budak tu, orang ada agama, walaupun tak ada harta. Tapi disebabkan dia ada agama, Allah kayakan dia selepas itu. Dia tidak, la yata'affaf baina aidin nas, dia tidak minta-minta dengan manusia. Sebab dia ada agama. Dia bekerja keras. Disebabkan dia ada agama, walaupun isteri dia berpangkat besar, dia tidak ada pangkat. Tetapi disebabkan dia ada agama, dia akan cari jalan untuk dia ada rezeki dan bagi nafkah kepada isteri dia. Dia tak akan makan duit isteri dia. Itu orang yang ada agama. Nampak tak? Itu sebab kufu ni yang disebut dalam kitab-kitab fiqh bab perkahwinan, kufu, kafa'ah, kena kufu ni kena sama. Sama bermaksud dia ada usaha untuk berjaya. Usaha untuk memberi nafkah kepada isteri. Walaupun isteri dia kaya, walaupun isteri ada duit, dia tak ada nak makan duit isteri dia. Tak ada dia nak makan duit isteri dia. Dia akan minta dengan isteri dia bekerja macam biasa dan dia akan cari rezeki untuk keluarga. Isteri tambah-tambah dia. Itu kalau dia ada agama. Yeah. Orang yang ada agama, muka tak handsome. Muka memang tak handsome lah. Diluluskan oleh semua orang kata dia tak handsome. Tapi disebabkan ada agama, dia jadi handsome. Ya. Agama menyebabkan dia nampak handsome. Agama menampakkan dia nampak tenang. Agama menampakkan dia cantik. Sebab kecantikan itu daripada dalam. Jangan ukur yang luar. Kalau nak kata dia tak handsome, semua orang setuju dia tak handsome. Hanya beberapa orang saja kata dia tak handsome. Tetapi handsome itu adalah subjektif. Betul? Cantik itu adalah subjektif. Baik. Wallahualam. Banyak lagi kita akan sembang-sembangkan. Banyak lagi pencerahan yang kita akan dapatkan. Tapi kepada anda semua, kita rehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua para penonton kerana terus setia bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Baik, apa yang anda rancang hari ini? Apa sahaja perancangan anda, pastikan sentiasa berjaga-jaga. Terutamanya ketika kita berada di kawasan umum, di tempat umum. Terus patuh kepada SOP kerana kita masih lagi belum selesai melawan ataupun menentang COVID-19. Baiklah, kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Kita sembang-sembang tentang fiqh bercinta ataupun fiqh bercinta. Baik Datuk, ada soalan yang cantik kita bawakan di Facebook ni. Saziatul Sidik. Terima kasih Saziatul. Katanya, bagaimana hukumnya kalau seorang lelaki dalam perhubungan percintaan tidak berniat ataupun tidak berhasrat untuk mengahwini wanita tersebut, sentiasa memberi alasan dan wanita tersebut setia menanti dan mengharapkannya. Ini yang diharap tak datanglah ni. Dan keluarga belah perempuan bimbang perkara ini. Jika tiada ikatan yang sah, akan risau berlaku perkara tak baik yang akan berlaku kelak. Silakan Datuk. Ini antara percintaan yang dilarang dalam Islam. Dia panggil Al-Hubbul Muharram. Cinta yang diharamkan. Kerana antara garis panduan yang ditetapkan oleh Islam, nak bercinta, mestilah percintaan itu kerana Allah macam saya sebutkan tadi. Bila sebut kerana Allah, bermakna dia nak kahwin. Untuk nikah? Dia bercinta untuk perkahwinan. Berdasarkan dalam satu riwayat, apabila seorang sahabat, dia tengok seorang perempuan yang dia minat. Ya, dia nampak perempuan itu, dia tengok perempuan itu sampai dia pergi mengadu, "Ya Rasulullah, aku dah tengok seorang perempuan ni, ya Allah, kenapalah aku dah tengok, aku dah buat dosa." Maka Nabi kata, "Adakah kamu nak berkahwin dengan perempuan itu?" Lelaki itu kata, "Ya." Maka Nabi SAW suruh orang tu berkahwin dengan perempuan tersebut. Bermakna, kita ni kalau tengok saja tak boleh.
Tengok perempuan tu, sukalah. Nak test power. Dia pun pergi ngorat. Perempuan tu okey, layan dia. Tapi dia tidak pernah mempunyai dalam perasaan dalam diri dia, aku nak kahwin dengan perempuan ini. Maka percintaan jenis itu, dia panggil percintaan, dia bercinta, orang kata berkenalan secara itu, dengan cara itu adalah tidak dibenarkan. Kerana ada usaha menzalimi pihak-pihak tertentu. Yang laki buat mainkan perasaan perempuan, yang perempuan pun memainkan perasaan lelaki. Pun tak boleh. Tak boleh. Kalau nak, cakap nak. Kita bertunang. Berkenalan. Kalau tak puas hati, rasa tak sedap, rasa tak bagus, kita putus. Biar putus ketika pertunangan lebih baik daripada putus selepas perkahwinan. Tapi apa-apa pun mesti dalam rangka pertunangan. Jadi jangan sekali-kali kita ni nak bercinta, tetapi bercinta tu hanya sekadar main-main saja. Itu yang akhir bawa pada zina tu. Aku nak test power je. Aku nak bawa dia, aku nak main-main dia. Lepas dia bercinta perempuan ni, dia bercinta perempuan ni, perempuan banyak, ramai perempuan dia yang dia nodai dan dia mainkan perasaan perempuan-perempuan itu. Itu tidak dibenarkan dalam syarak. Tidak boleh. Tak boleh. Hatta sebaliknya pun tidak dibenarkan. Baik. Orang perempuan, ramai lelaki dia ambil. Hadari dia ambil, hadarah dia ambil, semua dia balun. Dia nak test semua. Aku nak test je. Jangan. Kama tadinu tudan. Hari ni kau sakitkan hati seorang lelaki, esok akan ada orang lelaki yang menyakitkan hati Allahu Akbar. Hari ni kamu sakitkan hati seorang perempuan, esok akan ada seorang perempuan menyakitkan hati kamu. Itu yang bahaya tu, Datuk. Ya. Sebab benda ni akan berbalik pada kita balik. Termasuklah kezaliman yang kita lakukan. Okey, Datuk. Bila sebut tentang cinta ni juga, kadang-kadang teman sendirilah bila tengok Instagram, ya. Ini zaman dulu, bukan sekarang. Sekarang Alhamdulillah ada bini pun. Tengok-tengok, lawa pula lah. Ya, teringin di hati tu kan. Jadi, soalan ni berkaitan dengan media sosial ni. Meluk Osman katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang baik hati. Alhamdulillah, terima kasih. Bagaimana hendak mengawal anak remaja daripada bermain cinta melalui media sosial yang kadang-kadang melampaui batas? Mohon pencerahan daripada Datuk. Macam mana nak kawal? Ya, betul. Okey, macam mana nak kawal? Pertama, nak mengawal anak-anak punya laman sosial, kita kena tengok apakah yang ditonton atau apa yang dilihat oleh anak-anak. Kita kena kawal lah. Kita kena tengok. Kita tak boleh biarkan. Ada media sosial, okey. Dia ada, dia password dia pegang. Tak. Kita kena tahu. Saya tahu handphone anak saya. Saya tahu dia punya password untuk handphone dia. Kemudian saya tahu dia punya Instagram dia. Saya akan tengok lah. Bila saya tengok, saya tahu dia orang kata apa, dia berkawan dengan geng-geng perempuan saja. Lepas tu saya tengok mesej dia, kan dia ada DM kan, direct message kan. Kita buka saja saya buka, mana tahu kat belakang-belakang tu kan. Buka tengok. Memang dia tak layan pun. Orang duk hantar, duk WhatsApp kat dia apa semua kan. Jadi maknanya itu antara pengawasan yang kita mampu buat. Kita hanya mampu buat apa yang kita termampu. Selain ini kita serah pada Allah Ta'ala. Tapi usaha tetap usaha. Jangan kita biarkan. Nombor 2, banyakkan berbincang dengan anak. Tanya kakak, macam mana kakak? Dah ada kekasih ke? Ada ke bakal-bakal suami ke? Dia akan madu. Dia kata, kalau dia dah biasa dengan kita, dia sayang kat kita, dia percaya kat kita, dia akan mengadu. Dia kata, ada. Tapi kakak rasa macam tak bagus lah. Ni contoh lah kan, contoh. Jadi, berbincang dengan adik, bincang dengan adik pula. Jadi maknanya kita sentiasa wujudkan orang kata apa, musyawarah. Yang kita risau sekarang ni laman sosial. Laman sosial, bercinta laman sosial ni memang sebenarnya fake percintaan. Percintaan yang menipu. Itu yang sampai berlaku penipuan tu ya. Ada yang bercinta tak pernah jumpa. I love you, do you love me? Me love you, you love me. Orang ni kata I love you too. Yang tu jawab I love you 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sambung, menyambung. Tak pernah jumpa pun. Ini masalah. Lepas tu yang tu pula kata, boleh tak you buka baju sikit? I nak tengok lah. Mula pakai tudung. Buka rambut sikit. Dia buka. Inilah rambut I. Tu pula, cantiknya rambut you. Lepas tu dia turun. Lah kali, itu yang akhirnya gambar itu dia tunjuk. Dia tunjuk kepada lelaki tu je.
Tapi lelaki tu dah print screen. Dekat sini akan keluarnya macam-macam Termasuk masalah. ugutan-ugutan. Dan termasuk ugutan-ugutan. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan, anak-anak khususnya adik-adik lah. Saya tahu adik-adik pun menonton sebab saya linkkan ke Facebook kan. Anak-anak muda ni, alhamdulillah ada dia orang follow saya kan. Ya, alhamdulillah. Harap-harap adik-adik, jangan mudah terpedaya dengan cinta di laman sosial. Kalau betul-betul bercinta di laman sosial, ada dah perasaan kepada lelaki tu ada perasaan, sila suruh lelaki tu datang jumpa mak bapak. Zahirkan daripada laman sosial kepada alam yang realiti. Dia datang, bawa family dia, kenal family apa semua, dah. Kamu dah berada dalam satu zon yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu pertunangan. Saya nak tarik semua anak muda ni terus pergi ke alam pertunangan. Ya. Jangan duk main-main kat luar sana sebelum kita orang kata apa, masuk ke alam-alam yang diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Itu yang cinta yang sepatutnya. Terus bawa jumpa mak ayah kan Datuk kan. Ya. Bukanlah dalam media sosial bukan main lagi ayat Syahrukh Khan. Tapi bila jumpa apa Khan pun tak tahu. Tak ada langsung ayat ni. Itu bahaya tu. Hilang terus. Risau, skrip. itu yang kita risau. Betul Datuk. Okey, Afiq bertanyakan. Assalamualaikum Datuk dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana untuk kita membentuk atau mengajar kepada anak-anak atau pelajar apa itu cinta yang dibenarkan oleh syarak supaya anak-anak menjadi dekat dan juga akrab dengan ibu bapa serta dapat mencegah mereka daripada melakukan perkara yang terlarang. Sebab bukan senang Datuk bila kita nak sebut depan anak ni, kadang idea tu banyak. Depan anak je bila panggil je, "Alo, mai sini." Apa aku nak cakap tadi ya? Macam mana tu Datuk? Okey. Saya tertarik bila dia kata apakah bagaimana untuk kita membentuk atau mengajar anak-anak atau pelajar apa itu cinta yang dibenarkan oleh syarak. Apakah cinta yang dibenarkan oleh syarak? Pertama, cinta yang tidak melampaui batas. Itu satu. Jelaskan apakah cinta yang melampaui batas ni? Cinta yang tidak mengikut syarak. Itu memang cinta yang melampaui batas. Cinta sampai bawa ke kelab malam. Itu cinta yang melampaui batas. Al-kalabu malami. Al-kalabu al-malami. Kelab malami kan. Jadi pergi ke kelab malam, sampai minum arak. Semua tu benda-benda yang tidak dibenarkan. Itu cinta yang melampaui batas. Tidak ikut Al-Quran, tak ikut sunnah Nabi SAW. Yang kedua, cinta yang membelakangi ibu bapa. Tu dah orang kata cinta yang tidak dibenarkan oleh syarak tu. Cinta yang tidak dibenarkan oleh syarak. Tapi kalau cinta itu mendapat redha mak bapak, pastinya cinta itu dibenarkan oleh syarak. Sebab apa? Dalam pengawasan ibu bapa. Nombor 3, jangan bercinta benda-benda yang boleh menyebabkan Allah marah pada kita. Bercinta sesama sejenis. Tak boleh. Hadari bercinta dengan hadarah. Contoh. Nak bagi siapa lagi? Hadari bercinta dengan hadarah. Apa cerita Hadari? Tak boleh lah Ustaz. Perasaan saya pada hadarah sangat tinggi. Oi, geli aku. Dia handsome. Ini kaum Lut punya geng. Tak boleh. Lepas tu, Izzati dengan Karimah. Cinta sama ni. Alamak. Ini semua ni cinta yang menyebabkan marahnya Allah kepada kita. Bukan saja Allah marah, manusia pun marah. Tak boleh terima. Tapi sekarang ni tuan-tuan dan puan kena ingat, zaman fitnah terlalu tinggi. Kita jangan ambil pandang enteng. Di luar negara, walaupun benda itu tidak dibenarkan oleh undang-undang mereka ataupun tidak ada penegasan dalam undang-undang mereka, tetapi sudah ada kahwin lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, dah ada ke di luar sana. Jadi benda ini kena awasi agar tidak masuk elemen-elemen buruk itu dalam negara kita. Alhamdulillah, saya bersyukur dekat Malaysia ni ada jabatan-jabatan agama Islam negeri-negeri. Kita ada majlis-majlis agama Islam negeri-negeri yang betul-betul di bawah sultan-sultan negeri. Yang tegas dalam isu-isu ini. Alhamdulillah. Kemudian adanya JAKIM. JAKIM pula dia mengawas. Dia bukan mengawas, dia cuba mempermudah carakan semua untuk jadikan semua negeri-negeri itu kita dapat berbincang bersama. Cukup menarik kan? Jadi maknanya kita alhamdulillah adanya
agensi-agensi agama inilah menyebabkan banyak benda, elemen-elemen buruk yang boleh membawa kepada kerosakan tidak wujud dalam negara kita. Walaupun dah mula masuk sikit-sikit, tapi kita dapat kawal dengan baik. Alhamdulillah. Itu dia. Kita ucapkan penghargaan lah dan juga terima kasih atas jasa setiap jawatan kuasa ataupun majlis agama Islam negeri-negeri ya Datuk kerana tegas dalam penguasaan ini supaya kita mengelakkan cinta yang melampaui batas yang Datuk sebutkan tadi. Okey, Datuk, kita dah cerita, kita dah sembang-sembang tentang cinta antara lelaki ataupun lelaki dan juga wanita lah. Jadi sekarang ni mungkin saya nak bawa perbincangan kita ini kepada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sentiasa berselawat dan melazimi sunnahnya. Itu sudah pasti. Cumanya macam mana kalau kita nak timbulkan rasa cinta tu Datuk? Sedangkan kita tak pernah bersemuka dengan Rasulullah. 1400 tahun dahulu Rasulullah wafat. Sangat jauh, sangat lama. Macam mana Datuk? Sedangkan cinta tu ada orang-orang tua sebut dari mata turun ke hati. Silakan Datuk. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita nak bandingkan dengan cinta manusia biasa. Tidak sama. Tak sama. Kerana itu Allah Taala menyebut dalam Quran, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Yang mana Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Sifat Nabi itu dah ada. Hidupnya mencari redha Allah Azza wa Jalla. Walaupun Nabi itu telah diredai oleh Allah, tapi Nabi tetap mencari keredaan Tetap Allah. berusaha mencari redha Allah. Itu sebabnya Nabi sembahyang malam sampai bengkak kaki. Nabi SAW tak pernah lekang daripada mulutnya melazimi zikrullah. Satu pagi saja Nabi SAW beristighfar 70 kali. Kita berapa kali? Nak jangan tu 70, ada orang kata 70 sikit Cuba tanya. Berapa ramai yang buat pagi 70 kali istighfar saja? Itu pun kadang-kadang cuak kita nak menjawab. Terkantoi juga. Itu sebabnya Nabi cinta pada Nabi Muhammad ini satu perkara yang luar biasa. Itu sebabnya Allah Ta'ala membuktikan perkara itu dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat kepada Nabi. Malaikat berselawat pada Nabi. Wahai manusia yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta itu luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tak boleh nak bandingkan cinta kita kepada Nabi dengan cinta kepada manusia yang lain. Tak boleh. Sebab Nabi SAW adalah insan yang agung. Bahkan orang bukan Islam pun bila melihat Nabi Muhammad SAW akan merasakan luar biasanya Nabi Muhammad sehingga ramai yang masuk Islam. Alhamdulillah. Ada yang menasihati Datuk. Ada yang menyatakan tak salah kita mengasihi Rasulullah, akan tetapi jangan sampai melampau-lampau sampai kita sampai melakukan perkara-perkara yang terlarang, mencintai Rasulullah sehingga sampai ada seperti mana kalau kita lihat kepada orang-orang yang lain daripada Islam sampai menyembah kepada Rasul mereka. Bagaimana Datuk untuk kita nyatakan bahawasanya ada cara untuk kita zahirkan cinta kepada Rasulullah itu sendiri? Caranya? Cara untuk kita menzahirkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Tidak lain dan tak bukan, pertama, mulazamatul Quran. Melazimi Al-Quran. Membaca Al-Quran. Yang kedua, sentiasa membaca hadis-hadis yang telah dibukukan oleh para ulama. Hari ini cuba kita tanya muhasabah diri kita sendiri. Sejauh mana dekat rumah kita ni ada, orang kata apa? Ada buku-buku hadis lah. Hadis-hadis sahih. Sahih Bukhari, ada berapa jilid tu. Dah diterjemah pun dalam bahasa Indonesia pun ada. Dalam bahasa Malaysia saya tak pasti, tapi dalam bahasa Indonesia dah ada. Bukan main besar. Beli, baca satu hari sepotong hadis. Itu tanda kita sayang pada Nabi SAW. Nombor 3, kalau betul kita sayang Nabi Muhammad SAW, jadikan Nabi ini sebagai contoh dalam hidup kita. Bagaimana nak jadikan keluarga kita bahagia macam Nabi SAW bahagia dengan keluarganya. Nabi tunjulkan macam mana Nabi berurusan dengan para isteri. Nabi dia tak menunjukkan yang dia tu adalah suami yang diktator. Tidak. Tak. Nabi jahit baju sendiri. Nabi berebut nak basuhkan pinggan. Nabi berebut nak pergi ambil barang dekat dapur. Kita main tunjuk je isteri pergi ambil. Itu bukan sunnah Nabi. Nabi buat.
Ada orang kata, habis apa buat isteri nak buat kerja? Kalau kita pergi ambil, kita dah cari duit. Betul, sama-sama. Saya pun cari duit. Kita sama-sama lah. Sama-sama. Dia pun cari duit. Isteri kita pun cari duit. Dia sama-sama mencari rezeki. Sama-sama saling bantu-membantu. Tak salah kita kemaskan rumah. Tak salah kita jemur baju. Jadi kita saling tolong-menolong antara satu sama lain. Saling melengkapi itu ada juga termasuk dalam saling tolong-menolong, Datuk ya. Itu sunnah Nabi SAW. Selalunya orang perempuan balik je beli barang terus pergi ke dapur. Lelaki buat apa? Baring di sofa. Jangan jadi macam tu. Baik Datuk, kita ada lagi perkongsian kita. Cumanya perbincangan kita akan disambung sekejap lagi Datuk ya. Kepada anda semua para penonton, kita tutup dulu di TV3 dan insya-Allah sambungannya di TV9. Terus bersama dengan kami, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua kerana terus setia dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan Alhamdulillah, hari ini kita sama-sama dapat pencerahan, dapat ilmu berkaitan dengan fiqh. Kita fokuskan kepada fiqh bercinta. Dan panel kita yang berbahagia, Profesor Madya, Datuk Dr. Izhar Arif yang bersama dengan kita memberi pencerahan kepada kita. Baiklah, kita nak raikan soalan daripada Facebook ni Datuk. Soalan daripada Ruby Abu Bakar, katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Andai serta kru. Waalaikumsalam. Mengapakah dalam Islam sebelum seseorang itu hendak berkahwin, adanya kursus nikah, seterusnya pertunangan, akad nikah? Apakah untuk memberi peluang kepada pasangan masing-masing untuk mengenal hati budi masing-masing sebelum melangkah ke alam yang seterusnya? Kenapa ada kursus juga kat situ? Okey, dia sebenarnya kalau kita lihat dekat negara kita ni ada kursus pernikahan, pra pernikahan. Negara lain tak ada tau. Malaysia je ada. Sebab kita nak pastikan pasangan rumah tangga ini tidak buat benda-benda yang boleh merosakkan rumah tangga mereka. Jadi, apa yang mereka akan belajar? Mereka akan belajar bab hukum hakam. Mereka akan tahu yang mana halal, yang mana haram. Dan mereka akan tahu bagaimana talak yang dibenarkan. Talak yang tak dibenarkan. Sebab hari ni ada je, diorang ni dia belajar bab apa tau? Dia belajar bab nikah kahwin, akad nikah macam mana, apa syarat dia, apa rukun dia. Tapi bila sampai bab talak, dia tak tahu. Itu yang dia nak bergaduh dengan suami isteri dia atau bergaduh dengan isteri dia, dia just bagi tahu dia, I talak you. Gitu je. Pakai WhatsApp. Nampak sangat dia tak tahu hukum hakam. Dia tak tahu adab. Ya, dalam kita nak melepaskan seorang perempuan daripada ikatan pernikahan. Jadi diorang ni macam mana? Apa sebabnya mereka jahil? Sebab mereka tidak ada ilmu mengenai halal dan haram pernikahan. Maka oleh sebab itu Jabatan Agama Islam dia wujudkan kelas, dia wujudkan kursus agar masyarakat kita ini terdedah dengan ilmu halal dan haram. Terdedah dengan ilmu perkahwinan. Itu sebenarnya. Tapi malang sebahagian daripada kita ini bila masuk dia tidur dalam tu. Saya tak ada tu. Saya tak tidur. Ada pula yang masuk dalam tu dia tidak belajar betul-betul. Kadang-kadang dia gunakan tempat itu untuk datang bersama dengan kekasih dia berdudukan. Ni masalah, dia dah salah gunakan tempat tu. Inilah masa nak jumpa gitu. Ini masa nak berjumpa, inilah masa nak makan sekali. Tapi bila dah kahwin, kalau boleh tak nak makan sekali. Dah lain pula jadinya. Wallahualam. Baik Datuk, itu kita cerita tentang kursus lah. Mungkin para penonton juga sedia maklumlah bahawasanya kursus ini dapat mematangkan, dapat memberi ilmu kepada pasangan yang baru nak berkahwin. Okey, sekarang ni saya bagi satu situasi pula yang dah berkahwin. Ini soalan daripada saya sendiri mewakili para penonton di luar sana. Bolehkah Datuk? Mereka yang dah berkahwin tapi ada rasa cinta kepada idola atau insan yang diminati. Hari-hari tengok Facebook, hari-hari tengok dia punya Instagram, idolanya, mungkin yang dikenali. Silakan, macam Datuk Izhar. Dia boleh melihat kepada dia punya idola ataupun orang yang dia minat.
tetapi tidak boleh melampaui batas. Boleh cinta kan? Cinta tak boleh. Tak boleh. Cinta, macam mana dia nak bercinta dengan orang dalam alam maya? Cinta mesti berbalas kan? Betul. Jadi sekarang ni, dia boleh minat kepada seseorang. Dia minat kepada saya sebagai contoh. Contoh, dia minat kepada saya sebab ilmu yang saya sampaikan. Alhamdulillah. Tak apa. Dia suka follow saya dalam Instagram dan Facebook sebab terdapat ilmu-ilmu, ada kalanya ada perkongsian jenis lawak-lawak. Saya kongsi je. Ya. Walaupun saya ni berstatus pensyarah di universiti, orang kata profesor ni semua orang kata apa, tegas, garang-garang. Lepas tu memang serius kena fakta. Tak, saya punya humor. Saya ada jiwa nak orang kata apa, nak berhibur juga. Takkanlah semua dalam Instagram saya tu semua tazkirah semua. Tak, saya nak kongsikan benda-benda yang happy, benda-benda yang menggembirakan, benda-benda yang saya tengok saya pun gelak. Kalau saya gelak, saya tengah stres, saya boleh gelak. Orang yang lain yang tengok, yang stres pun dia akan gelak juga. Hilang dia orang punya rasa stres. Jadi maknanya kita ni saling melengkapi antara satu sama lain. Jadi orang tu dia minat kat kita sebab apa? Sebab konten yang kita bawa. Bukan minat secara peribadi. Maknanya, saya minat Dr. Izhar tu sebab saya cintakan dia. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh awak buatnya tu. Sebab apa? Marah datin nanti. Tak boleh. Isteri saya pun marah. Suami dia pun marah. Kalau orang lelaki cinta kat saya, lagi parah. Itu lagi parah tu. Apa cerita pula. Jadi tuan-tuan dan puan, kena beringat. Kita ni hidup jangan melampaui batas dalam kita nak minat kepada seseorang. Hari ni ada budak-budak muda pelik pula. Lebih baik dia minat kepada agamawan, dia minat kepada para ulama, dia minat kepada ahli akademik, berbanding dia minat kepada mereka idola yang bukan-bukan. Kan? Betul. Kena idola tu bunuh diri, dia pun nak bunuh diri. Allah. Tak naklah. Jadi kita biar mengidolakan benda-benda baik. Tak salah. Kerana itu adalah contoh untuk memberikan kita inspirasi jadi manusia yang hebat di dunia, hebat di akhirat. Baik, para penonton sekalian, kami masih menanti soalan-soalan daripada anda. Terus tanyakan soalan kepada kami. Nak hubungi kami pun boleh 1-800-88-1677 ataupun berikan soalan anda di Tanyalah Ustaz TV3, iaitu di page rasmi kami untuk sama-sama kita tanyakan kepada yang berbahagia, Datuk. Baik, Datuk, tadi kita dah bawakan cinta-cinta antara manusia. Kemudian ada kita selitkan juga cinta kepada Rasulullah SAW. Sekarang ni ada satu lagi cinta, tapi ini lebih kepada negatif sebenarnya, iaitu yang Rasulullah pernah berikan satu amaran kepada kita supaya jangan jadi golongan ini, iaitu hubbud dunia. Mencintai dunia, kemudian takutkan mati. Dicintai dunia tu sampai dia lupakan Allah, jauh daripada Allah. Yang dekat dengannya harta dan juga pangkat serta wanita. Bagaimana, Datuk? Hubbud dunia itu, cintakan dunia itu, adakah ia tanda kekufuran dan bagaimana untuk kita elak daripadanya? Cinta dunia itu fitrah. Manusia takkan lepas daripada mencintai dunia. Sebab itu Nabi kata, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini untuk sampai ke akhirat. Jadi janganlah kita letakkan bahawa dunia ini adalah segala-galanya. Tak boleh. Betul, kita akan cintakan dunia. Tetapi dunia tu kita nak guna untuk sampai ke akhirat. Itu satu. Nombor dua, tuan-tuan dan puan, kita boleh mencintai dunia. Tetapi jangan sampai kita lupakan Allah. Lupakan Rasul, lupakan mak bapak, lupakan anak isteri, lupakan tanggungjawab. Itu tidak dibenarkan oleh syarak. Jadi oleh sebab itu, dalam kita nak mencintai dunia ini, kita kena ada batas-batas dia. Kita kena lawan nafsu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dia cintakan dunia sampai nak mati pun dia takut. Kenapa dia kata takut untuk mati? Sebab dia akan kata, mati itu nanti menyebabkan harta saya hilang. Pemutus kepada harta. Harta dah tak boleh. Dia jadi takut kepada hilangnya harta. Itu satu. Nombor dua, dia jadi takutnya mati sampai peringkat dia ini, orang kata apa, tidak buat persediaan untuk kematian. Allahu Akbar. Karahiyatul maut. Dia takut mati ni sampai tak buat persediaan mati langsung. Kenapa tak sediakan persediaan mati? Dia kata, saya takut mati. Kalau boleh biarlah. Saya tak nak fikir bab mati tu. Saya nak fikir nikmat dia dulu. Tak, lagipun saya muda. Tak boleh. Ramai yang muda meninggal dunia. Allah. Ramai. Apabila mereka ini terlalu takut mati sampai tidak ada persediaan untuk mati, maka itu akan menyebabkan mereka mencintai dunia lebih daripada segala-galanya. Na'udzubillah.
Itu kita minta jauh lah Datuk ya. Cinta dunia itu perlu, tapi jadikan ia sebagai jambatan ke syurga ya Datuk ya. Itu sebab orang Itu kata paling biar cinta dunia itu Baik. di tangan, bukannya di hati. Itu kata-kata Sayyidina Umar ya Al-Khattab. Baiklah Datuk, ada pemanggil di talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa bercakap? Siti Rohani Mursyid dari Banti. Baik, silakan Siti Rohani. Inilah saya nak cerita pasal cinta ya. Adalah ramailah sekarang ni orang sebelum kahwin bercinta dulu, bercinta bagian awak hantaran puluhan ribu. Tapi bila dah nikah hanya bertahan 6 bulan sahaja. Adakah ini jodoh dah habis? Apa kata dia jodoh dah habis katanya. Ada pula bujang tu bukan tak bercinta, dia banyak bercinta, asyik putus tunang, asyik gagal aja. Jadi dia dah kecewa sangat, putus harapan, tak kahwin sampai ke mati. Bujang sampai ke mati sebab asyik gagal sahaja. Minta pandangan Ustaz. Itu aja soalan saya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia soalan daripada Puan Siti Rohani. Cinta sebelum kahwin, adakah ia sebagai kemudian kahwin sekejap je, adakah jodoh dah habis? Kemudian tak kahwin-kahwin sampai ke tua. Tu apa cerita tu Datuk? Tapi jawapannya kejap lagi. Kepada anda semua, kalau nak tahu jawapan apa soalan daripada Siti Rohani tadi, nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini kita bawakan topik fiqh bercinta, yang mana kita dah huraikan satu persatu dari awal tadi. Perincian daripada yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Izhar Arif. Dan saya mohon kepada anda semua untuk kongsikan juga siaran langsung kita ini, terutamanya di Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Kena share untuk diberikan kepada orang lain juga ilmu ini, supaya kita kongsikan insya-Allah. Baiklah, Datuk, tadi kita dah sembang-sembang lah berkaitan dengan cinta. Kemudian ada soalan daripada Siti Rohani, pemanggil kita tadi, yang bertanyakan 2 soalan. Mungkin kita boleh rangkumkan juga. Yang pertama katanya cinta sebelum kahwin tapi tak bertahan lama, sekejap. Adakah itu dikatakan jodoh dah habis? Yang keduanya, ada seorang itu tak kahwin-kahwin, mungkin pernah putus tunang dan lain-lain. Kemudian mungkin putus asa, tak nak berkahwin dah. Adakah ia boleh? Adakah ia wajar? Silakan Datuk. Tidak ada orang yang berkahwin nak bercerai. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Kecuali memang dia dah target nak cerai. Dia saja nak buat perangai. Ini diharamkan dalam mazhab Syafi'i. Itu diharamkan ya. Dia panggil an-nikah ala niyatit talaq. Dia nikah niat nak talak. Haram. Tetapi selalunya kita tahu bahawa dia berkahwin tu memang dia berkahwin nak betul-betul nak berkahwin. Bercinta dah lama kan? 5 tahun bercinta, tapi betul. Kahwin 6 bulan bercerai. Macam saya katakan tadi, tidak ada orang kahwin nak bercerai. Tetapi kenapa jadi macam tu? Kalau dia ini benar-benar dah ikut landasan yang betul. Dah ikut apa yang syariat suruh. Berkenalan ketika pertunangan. Alhamdulillah, masa pertunangan alhamdulillah cantik. Tapi bila masuk alam perkahwinan lain pula jadinya. Dia dah berusaha tetapi bercerai juga. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang benda tu tak baik untuk kamu masa ni, tapi dia baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tak suka tapi Allah tahu itu adalah yang terbaik untuk kamu. Itu mungkin dikata usaha, dia dah berusaha tapi tidak berjaya. Itu kita faham, itu yang pertama. Kalau dia ni memang dalam perkahwinan dia, dalam hubungan dia memang banyak sangat buat benda-benda yang pelik-pelik. Daripada pertunangan lagi ataupun sebelum pertunangan lagi dah buat benda-benda yang Allah larang, Allah tarik keberkatan. Bila pertunangan, Allah tarik keberkatan. Bila perkahwinan, Allah tarik keberkatan. Habis hidup dia tidak ada keberkatan. Bila tidak ada keberkatan, maka berlakulah perceraian. Bila perceraian inilah yang kita katakan satu ujian dan peringatan Allah kepada kita, berhati-hati selepas ni. Jadi tidak semestinya jodoh habis. Jodoh tak akan habis lagi mana kita tak mati. Dah meninggal barulah ada putus jodoh. Putus amalan pun semua putus. Kan? Jadi tidak putus jodoh. Maknanya masih ada jodoh yang lain. Mungkin Allah nak bagi yang lebih baik daripada apa yang pernah kita lalui. Jadi jangan pernah berputus asa dengan apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Begitu juga macam ada orang tu dia putus asa. Dia berkenal orang perempuan, seorang pasang lelaki ataupun perempuan, putus sampai dia kata dah give up untuk cari pasangan. Cari pasangan. Tak boleh.
hidup kita kena teruskan. Kena teruskan. Jangan orang kata apa, putus asa dengan ujian Allah. Setiap apa yang berlaku, putus kali pertama itu ujian, putus kali kedua ujian, putus ketiga ujian, bercerai kali pertama ujian, bercerai kedua ujian, ketiga ujian. Allah sebenarnya uji kita dengan ujian. Tapi ingat, Allah uji kita dengan ujian perceraian, Allah nak bagi yang lain. Ya. Satu. Yang kedua, Allah bagi nikmat yang lain. Cuba perasan. Orang-orang yang Allah uji ni, bercerai-bercerai ni, semua Allah bagi nikmat lain pula. Allah bagi nikmat rumah besar. Kekayaan. Allah bagi kekayaan. Allah bagi kawan ramai. Allah bagi dia nikmat yang lain lah. Yeah. Bisnes dia berjaya. Dia semua orang Allah bagi nikmat tak sama. Dan kita kena positif lah terhadap apa yang berlaku, Ya, ya, Datuk. Ya. Jangan kita terus berputus asa dengan rahmat Allah. Ya. Sedangkan jodoh rezeki itu pengurniannya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Datuk. Soalan di Facebook, Siti Nurbayah katanya, adakah perasaan angau? Lain macam tu. Angau ketika bercinta itu memang sifat semula jadi manusia ketika bercinta, atau adakah ia adalah tipu daya syaitan ketika bercinta supaya manusia itu terlalu taksub dengan alam percintaan ini? Betul juga kan? Menuju 4 belalang pun jenuh dijampi. Kemudian yang kedua, tentang angau ya. Yang kedua, apakah yang patut dilakukan jika kasih sayang atau rasa cinta itu tidak diterima? Kerana ada juga yang melakukan perkara yang terlarang seperti melakukan sihir terhadap orang itu. Ni macam drama TV3 je ni. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan soalan yang pertama tu tentang angau tu dulu. Okey, pertama tentang angau. Angau ni dia melampaui batas lah. Itu sebabnya cinta ni dia tidak boleh melebihi Allah dan Rasul. Kalau kita bercinta dengan Allah, kita akan jadi minat melampau kepada Allah, tak ada masalah. Kita nak mendalami apa yang Allah sebut dalam Quran, apa yang Allah cakap dalam Quran, semua kita nak mendalami. Tak apa. Hadis-hadis Nabi, sunnah Nabi, kita nak mendalami cinta pada Nabi lebih daripada segala-galanya, okeylah. Tapi nak mencintai manusia lebih daripada Allah dan Rasul, itu peliklah. Nampak tak? Kita sanggup sembahyang malam pukul 2 pagi, pukul 3 pagi demi cinta kepada Allah dan Rasul. Okeylah, dapat pahala. Cantik. Tapi kalau kita mencintai perempuan atau lelaki lebih daripada Allah dan Rasul, sampai kita ni tak tidur malam 2-3 pagi duk menangis teringat kat dia, itu dah melampaui batas. Pahala pun tak dapat. Kenapa? Cinta yang berlebihan kepada Allah dan Rasul dapat pahala. Cinta berlebihan kepada manusia tak dapat pahala. Rindu sampai peringkat orang kata apa, tak lalu makan. Itu tak dapat pahala. Itu yang terlarang. Itu merugikan. Nampak tak? Kalau sayang atau cinta kepada Nabi Muhammad SAW, puasa Isnin Khamis, larang makan, tak lalu makan, tak makan waktu siang, dapat pahala. Ini kalau kita bercinta dengan manusia, tapi kita punya tak lalu makan tu macam puasa, tak dapat pahala pun. Jadi kena ingat, percintaan yang didorongi dengan nafsu, didorongi dengan perasaan yang melampau, maka ia adalah merugikan kita. Itu yang ada yang sanggup makan makan racun, bunuh diri, gantung diri hanya kerana cinta. Itu amat merugikan kita. Kita bunuh diri orang yang kita yang buat masalah dengan kita, ataupun orang yang kita cinta sebelum ini, dia tak ada masalah, hidup macam biasa, dia cari perempuan lain, cari lelaki lain. Kita dah mati lah. Baik. Bertemu dengan malaikat maut. Bertemu dengan yang kat dalam sana kan. Yang kat dalam sana. Jadi kena beringat. Jadi Baik. jangan buat kerja yang merugikan hidup kita. Wallahu a'lam. Yang merugikan hidup kita juga, mungkin Datuk boleh ulas sedikit tentang soalan yang kedua tadi berkaitan dengan sihir. Tak diterima, kena pula dihina. Jadi kemudian digunakan sihir pula. Memang sihir ini disebut dalam Quran kan. Yang mana ia memisahkan antara seorang itu dengan kekasihnya. Dia panggil sihir pemisah. Sihir yang berkaitan dengan rumah tangga, sihir rumah tangga. Semua ini adalah diharamkan dalam Islam dan dilaknat oleh Allah, walaupun benda tu ada. Jadi macam mana nak hindar? Itu sebabnya suami isteri kena kuat agamanya, amalannya. Bukan saja agama, amalan. Kena jaga zikir pagi, zikir petang, kena sentiasa baca ayat-ayat peninding diri, kena sentiasa mulazamah membaca ayat surah-surah penting.
yang boleh mendinding diri kita, surah Yasin, surah Dalam Kahfi, keluarga di rumah dalam tu. keluarga, surah Al-Mulk, surah Al-Baqarah. Mudah kita baca Quran semuanya. Ya. Nah, dan kita tak lupa membaca zikir-zikir pagi petang tu. Cuba amalkan. Sebab saya sempatlah dapat satu amalan daripada almarhum Datuk Harundin, yang mana Datuk pesan, dia kata bila kita berada di satu tahap, fitnah akan datang. Macam mana kamu nak elak daripada fitnah? Pertama, jangan lupa istighfar 1000 kali, selawat kepada Nabi 1000 kali. Pagi, kemudian di waktu malam. Tak perlu kamu cerita ke orang ataupun tunjukkan ni saya buat 1000. Tak, buat antara kamu dengan Allah Taala. Dan jadikan apa yang kamu buat itu, zikir yang kamu buat itu sebagai pendinding diri kamu daripada segala sihir yang masuk. Na'udzubillah. Itu kita minta jauhlah. Pendek ceritanya Datuk, kita kena melazimi ibadah, terutamanya istighfar, dan juga kita kena mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul. Datuk, ya. Bahkan bukan kita seorang, pasangan kita. Ya. Jangan pula nanti kan saya Itu je. tak berselawat ke? Tak apa, suami dah selalu buat. Tak boleh. Tak boleh. Suami isteri kena buat. Sebab bila kita suami kuat, dia akan pergi ke isteri. Kalau isteri tak kuat, kalau isteri kuat, dia akan pergi kat suami kalau suami tak kuat. Tapi kalau dua-dua kuat, dia akan pergi ke anak-anak. Itu sebabnya keluarga mesti didinding dengan zikir dan juga doa-doa tertentu. Sangat cantik daripada pesanan daripada Datuk tu. Cuma ya Datuk, mungkin para penonton hari ini kita nak tahulah bagaimana kita dapat bawa cinta kita ni Datuk dalam hidup kita ini hingga satu hari nanti sebenarnya kita akan kembali, itu pasti, kepada yang Maha Mengasihi, yang Maha Mencintai dan tergolong dalam kalangan yang dicintai. Bagaimana caranya Datuk? Baik. Dia mudahlah kita, sebab di penghujung-penghujung ni, apa yang ingin saya ajak kepada rakan-rakan semua, kita ingin mencintai dan dicintai. Ya. Mencintai seseorang kerana Allah dan Rasul. Dicintai hasil daripada kita mencintai orang lain. Cara mencintai. Ya. Apabila kita mencintai seseorang kerana Allah dan Rasul, orang juga akan mencintai kita dengan kerana Allah dan Rasul. Kita berkawan dengan seseorang kerana Allah dan Rasul, orang akan berkawan dengan kita kerana Allah dan Rasul. Bukan kerana pangkat, bukan kerana kemasyhuran, bukan kerana duit dan sebagainya, tetapi kerana Allah dan Rasul. Kerana mereka ingin menjadikan persahabatan, menjadikan hubungan kasih sayang, menjadikan pasangan itu sebagai jambatan untuk bahagia di akhirat. Itu penting. Itu penting. InsyaAllah apa yang Datuk kongsikan ini dapat memberi satu pegangan buat kita lah, terutamanya dalam zaman yang penuh dengan mihna dan juga fitnah ini. Baik Datuk, apa pelan ataupun apa yang perlu dilakukan oleh setiap daripada kita dalam kita nak bercinta, mencintai seseorang, juga mencintai kepada Allah dan juga Rasulullah? Bagaimana Datuk? Pelan yang paling penting adalah ilmu. Kita kena tahu apakah yang boleh dan apa yang tak boleh. Satu. Ilmu itu yang pertama. Ilmu. Yang kedua, kenali situasi sekeliling yang dipanggil uruf. Kamu kena tahu situasi sekeliling, kamu kena tahu adat setempat. Sebab percintaan perlu didorong dengan adat setempat juga. Maknanya kamu nak bertunang, kena tahu adat setempat tu macam mana. Kamu nak kahwin dengan orang Kelantan, kena tahu apakah adat-adat orang Kelantan. Kamu nak kahwin dengan orang Perak, kena tahu apakah adat-adat orang Perak. Tidak boleh terus bila kamu tak ini. boleh kamu nak orang tu tapi nak suruh dia ikut cara kita. Hidup kita, cara negeri kita. Setiap negeri mempunyai adat yang berbeza-beza. Jadi kita kena tahu, kalau kita nak bercinta, kita kena kenal lingkungan, keliling, ahli keluarga dan sebagainya, khususnya adat. Nombor 3, apabila kita nak bercinta, selain berilmu, selain mengenali situasi keliling, nombor 3, sentiasa mencari pandangan dan nasihat daripada orang-orang yang soleh, orang-orang yang pakar dalam bidang dan juga orang-orang yang berpengalaman. Jangan malu nak bertanya. Tanya orang lama-lama macam mana, apa tip bahagia. Jangan segan. Saya memang selalu bertanya. Apa tip bahagia? Kalau tahu orang tengok kawan-kawan yang pandai buat pasangan kita gembira. Dia pandai buat pasangan dia gembira, macam dia buat kejutan pada hari perkahwinan ke, dia buat kejutan pada hari lahir isteri atau suami. Dia belajarlah macam mana nak buat. Dia pun
create, dia plan macam mana nak menggembirakan hati pasangan. Jadi kasih sayang itu akan berterusan insya-Allah dengan ilmu, dengan mengenali situasi, adat setempat. Yang ketiga, kita sentiasa bertanya dan memahami daripada orang-orang yang layak memberi nasihat kepada kita. Wallahualam. Baik. Baik, Datuk. Satu kesan yang sangat baik apabila kita mendengar setiap daripada baik-baik perkongsian Datuk tadi, terutamanya kita kena melazimi ilmu terutamanya, kemudian kena kenali situasi. Termasuklah kita berkahwin dengan seseorang itu bukanlah hanya dengan dia sahaja, tapi keluarga, masyarakatnya juga. Kemudian kita kena sentiasa cari pandangan dan juga nasihat dan kena dengar daripada mereka yang faqih terutamanya. InsyaAllah moga-moga kita dapat pegang teguh dengan apa yang dikongsikan. Baiklah Datuk, sebagai penutup ataupun sebagai memurnikan program pada hari inilah, mungkin Datuk boleh bacakan doa. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat. Wa basyirna bil ghina ila 120 hasanah. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin, amin rabbal alamin. Baiklah, terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Dr. Elie Zahra Arif kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini, dan insya-Allah masa depan kita akan bersama lagi Datuk ya. InsyaAllah. Baiklah, kepada anda semua, jangan lupa para penonton sekalian, esok bersama dengan sahabat saya Da'i Hilman, yang mana kita akan bersama dengan panel kita Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Esok kita akan bincangkan tentang sirah Sayyidina Abdullah Ibn Salam. Siapakah Sayyidina Abdullah Ibn Salam ni? Esok bakal terjawab. Baiklah, para penonton sekalian, cinta itu fitrah. Terutamanya kalau kita pandukan dengan Al-Quran dan Sunnah, ia akan indah. Tapi kalau jauh, confirm akan punah. Saya Da'i Hadari, mohon permisi undur diri. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk.